Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Buletin UKAS kini berwajah baharu 22 Julai 2021 bersama saya Fidas Matrang. Tumpuan berita, Kerajaan Sarawak menggunakan kuasa sendiri mengikut perlembagaan untuk membuat keputusan yang sesuai dengan keadaan di negeri ini agar ianya lebih praktikal dan berkesan dalam menangani pandemik COVID-19. Menurut Ketua Menteri Datuk Patinggi Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg, keupayaan untuk membuat keputusan sendiri untuk kepentingan Sarawak mencerminkan jati diri anak negeri ini dalam menentukan masa hadapan sendiri agar Sarawak mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan negeri-negeri atau negara-negara yang sudah berada di hadapan. Katanya, kerajaan negeri menghormati keputusan diambil di peringkat persekutuan, namun tidak semua keputusan dibuat di Putrajaya sesuai dan praktikal untuk dilaksanakan di Sarawak. Sarawak adalah sebuah wilayah yang hampir sama besar dengan tanah Semenanjung dan kadangkala dengan kekangan sumber dan infrastruktur agak sukar untuk pihak berkuasa kita melaksanakan keputusan yang telah dibuat di peringkat persekutuan. Terdapat contoh jelas, iaitu modifikasi kepada proses pemberian vaksin yang membolehkan rakyat kita di luar bandar diberi suntikan vaksin dahulu, kemudian barulah didaftar di dalam aplikasi MySejahtera. Kerana kita akur bahawa sukar bagi saudara dan saudari di rumah-rumah panjang dan kampung-kampung untuk mendaftar dan mengakses MySejahtera. Berucap dalam perutusan sempena sambutan Hari Sarawak 2021 pada Rabu, Ketua Menteri berkata ruang yang membolehkan Kerajaan Sarawak membuat keputusan sesuai dengan keperluan negeri ini membolehkan pelbagai langkah diambil. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPPN Sarawak mempercepatkan proses pemberian vaksin. Ujarnya, dengan semua langkah ini, Sarawak kini antara negeri terpantas dalam program pemberian vaksin dengan lebih daripada 60% daripada rakyat dewasa, iaitu sebanyak 2.2 juta telah menerima dos pertama. Beliau juga terharu dengan kerjasama dan keprihatinan rakyat Sarawak yang tampil untuk membantu mereka yang tidak mempunyai keupayaan untuk mendapatkan bekalan makanan dalam tempoh PKP. Saya amat terharu dengan kerjasama dan keprihatinan rakyat Sarawak yang telah tampil untuk membantu mereka yang tidak mempunyai keupayaan untuk mendapatkan bekalan makanan dalam tempoh PKP yang berlangsung kebelakangan ini. Kerajaan Sarawak telah melaksanakan program bantuan makanan melalui BKSS 6.0 dan juga Kerajaan Persekutuan melalui pemulih. Tetapi kita tidak dapat menolak kemungkinan ada yang tertinggal atau tidak mendapat bekalan yang mencukupi untuk menampung keperluan sepanjang tempoh PKP. Sementara itu, Ketua Menteri memberitahu kerajaan pimpinannya merancang pembangunan ekonomi secara strategik dengan memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur, termasuk infrastruktur internet dalam usaha membawa Sarawak mencapai status negeri maju pada tahun 2030. Di ambang Sarawak menuju ke arah mencapai status negeri maju pada tahun 2030, kerajaan pimpinan saya telah merancang pembangunan ekonomi secara strategik dengan memberi tumpuan kepada pembangunan infrastruktur termasuk infrastruktur internet. Saya amat yakin dengan dasar kita yang berpandangan jauh, pembangunan ekonomi negeri ini mampu kita bawa ke tahap yang lebih tinggi dan peningkatan kepada pendapatan rakyat dengan produk-produk
yang mempunyai nilai tambah. Jelas Ketua Menteri, sambutan Hari Sarawak kali ini menjadi lebih bermakna dengan pelancaran pelan pasca COVID-19 bagi negeri Sarawak yang bertujuan melakar hala tuju ekonomi kita hingga ke 2030 dengan mengambil kira impak COVID-19. Dalam hal ini, Ketua Menteri mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat yang melibatkan diri dalam politik dengan berhemah dan menghindarkan Sarawak daripada keadaan yang kucak-kacir dan stabil. Kebelakangan ini, negara berhadapan dengan keadaan politik yang tidak menentu. Dan ia menjadi lebih meruncingkan dalam keadaan negara berhadapan dengan COVID-19. Namun, di Sarawak, suasana politik agak stabil. Dan saya sebagai Ketua Kerajaan GPS mengucapkan terima kasih kepada semua rakyat yang melibatkan diri dalam politik dengan berhemah dan menghindarkan Sarawak daripada keadaan yang kucak-kacir. Hanya dengan keadaan yang baik, kita dapat merancangkan pembangunan kita dan akhirnya ia akan memberi kesan kepada rakyat jelata. Beliau juga yakin kekangan yang dihadapi ketika ini tidak melunturkan semangat anak Sarawak untuk memperingati peristiwa yang amat penting dalam lipatan sejarah negeri ini. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas dalam perutusan Hari Sarawaknya menegaskan peranan rakyat amat penting untuk memastikan kejayaan dalam usaha memerangi wabak COVID-19. Menyipatkan peperangan tersebut bukan sesuatu yang mudah, Dato' Ahmad Douglas Ugah tetap optimis kejayaan dapat dicapai dengan adanya kerjasama, komitmen dan kefahaman rakyat. Kini fokus kita telah untuk memberi vaksin kepada semua rakyat di Sarawak. Sukacita saya ingin memaklumkan di sini bahawa sehingga 14 Julai kita telah berjaya suntik dos ke-1 kepada 1,559,655 individu atau 74.8%, dan dos kedua kepada 768,358 dos ataupun bersamaan dengan 36.9%. Terima kasih kepada semua yang telah memberi sokongan penuh kepada usaha kita ini. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada petugas barisan hadapan yang telah banyak berkorban masa dan tenaga demi kesihatan dan keselamatan semua. Dalam perutusan sama, Dato' Ahmad Douglas Ugah turut mengajak rakyat terus bersatu padu dan bekerjasama untuk menjadikan negeri ini berjaya sebagai sebuah negeri yang berstatus maju menjelang tahun 2030. Justru katanya, melalui sambutan Hari Sarawak, rakyat Sarawak akan menghayati sejarah dan pengorbanan yang telah diperjuangkan oleh pemimpin dahulu dalam membentuk persefahaman dan penyatuan kaum serta memastikan kestabilan ekonomi, politik dan sosial negeri. Tanggal 22 Julai merupakan detik sejarah yang harus diketahui oleh setiap rakyat Sarawak. Khasnya peristiwa-peristiwa yang berlaku sehingga Sarawak diberi kuasa untuk memerintah diri, self-government, pada ketika itu. Bagi rakyat yang lahir sebelum tahun 1963, mereka telah menyaksikan bagaimana keadaan negeri Sarawak ketika itu berbanding dengan keadaan sekarang. Banyak yang sudah berubah dari segi sektor ekonomi, sosial, fizikal dan politik. Sementara itu, beliau menjelaskan sambutan Hari Sarawak sekali lagi dianjurkan pada skala kecil memandangkan pandemik COVID-19 masih melanda. Dalam pada itu, Timbalan Ketua Menteri Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan berkata Hari Sarawak yang disambut pada 22 Julai merupakan satu tarikh keramat kepada rakyat untuk memperingati sejarah negeri sendiri yang bebas dari belenggu penjajahan Inggeris. Berucap dalam perutusan Hari Sarawak 2021, jelasnya penghayatan tarikh tersebut bukan hanya sekadar satu sejarah sebagai rakyat Sarawak. Sebaliknya, ia harus turut dihayati oleh generasi baharu agar mereka sedar bahawa hanya rakyat Sarawak dapat menentukan hala tuju negeri mereka sendiri. Pada tarikh tersebut, kita telah berjaya mendapatkan taraf berkerajaan sendiri.
yang jelas menunjukkan usaha untuk mencapai kemerdekaan negeri kita dengan pembentukan Kabinet Pertama Negeri Sarawak pada 22 Julai 1963. Kabinet pertama ini telah diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Datuk Amar Stephen Kalomingkan sebagai Ketua Menteri dan turut dianggotai oleh jemaah menteri yang terdiri daripada pelbagai kaum yang merupakan anak jati Sarawak. Menurut Datuk Amar Awang Tengah, rakyat juga harus sedar mengenai cabaran yang dihadapi dalam usaha menuju ke arah status negeri maju menjelang tahun 2030. Sehubungan itu, tegasnya, rakyat Sarawak harus bersatu untuk mempertingkatkan keupayaan dari segi ekonomi dan melahirkan modal insan yang berkemahiran untuk memacu Sarawak ke peringkat yang lebih tinggi bagi memastikan misi tersebut tercapai. Ujar beliau lagi, rakyat perlu terus bersatu padu tanpa mengira pegangan agama, bangsa, budaya dan latar belakang yang berbeza untuk menentukan Sarawak akan terus menikmati kestabilan politik, aman, sejahtera dan maju jaya. Bagi Timbalan Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Datuk Amar Dr. James Jemut Masing, kepatuhan semua rakyat terhadap prosedur operasi standard SOP adalah kunci utama dalam memerangi penularan COVID-19 di negeri ini. Katanya dalam pendekatan ke arah fasa 2 Pelan Pemulihan Negara PPN, tahap pematuhan kepada SOP amat penting dalam usaha kita beralih ke fasa seterusnya. Dalam perutusan Hari Sarawak 2021 pada Rabu, beliau memberitahu mereka yang belum mendaftar untuk menerima vaksin perlu segera membuat demikian dalam usaha kerajaan mencapai 80% imuniti kelompok menjelang Ogos depan. Those who have not registered to receive the vaccines, please do so now so we can achieve 80% herd immunity soonest. Justru, beliau menegaskan semua rakyat Sarawak agar sentiasa menggunakan pelitup muka berganda dan mengamalkan penjarakan fizikal sepanjang masa. Beralih ke laporan harian COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataannya pada Rabu melaporkan Sarawak mencatat 261 kes baharu positif COVID-19 menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 72,213. Berikut merupakan daerah-daerah yang merekodkan kes. Sementara itu, Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak JKNS turut melaporkan satu kes kematian baharu yang membabitkan seorang lelaki berumur 58 tahun dari daerah Serian dan menjadikan jumlah kematian meningkat kepada 450 orang. Dalam pada itu, kluster Jalan Demak Laut Kuching, kluster Balai Ringin Melayu Serian dan kluster Sungai Sebatu Meradong diisytiharkan sebagai kluster baharu. Manakala kluster Jalan Kuala Tatau tamat setelah tiada kes baharu dikesan dan dilaporkan pada 28 hari yang lepas. JPBN Sarawak juga telah membuat keputusan untuk pengisytiharan pelanjutan dan penamatan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD di lokasi berikut. Dalam kenyataan sama, pihak COVID-19 Immunisation Task Force CITF Sarawak memberi kebenaran kepada semua pusat pemberian vaksin PPV untuk melaksanakan pemberian vaksin secara walk-in. Bagi mereka yang belum menerima temujanji vaksinasi dos pertama vaksin COVID-19 diminta menghubungi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB masing-masing bermula 23 Julai sehingga 5 Ogos 2021. Nombor bilik gerakan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian adalah seperti berikut. Laporan berikutnya, satu kes positif COVID-19 varian Delta B.1.167.2 telah dikesan di daerah Miri. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri dalam kenyataan media pada Rabu berkata, kes baharu varian ini telah dikesan di daerah Miri dari sampel rawak yang dikesan dari masa ke semasa.
Ini selepas kenyataan terkini pengarah Institut Kesihatan dan Perubatan Komuniti IHCM Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS Profesor Dr. David Pereira kepada Pengurusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JBPN Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embas pada Rabu. Jelas JPBB miri lagi, varian Delta ini dikesan melalui pengesanan dan pengawasan berterusan varian SARS-CoV-2 yang tersebar di Sarawak berdasarkan sampel COVID-19 kes positif yang diambil secara rawak untuk diuji termasuk dari daerah miri. Kes telah diberikan perintah kuarantin dan ditempatkan di pusat kuarantin sebelum dikesan melalui ujian saringan COVID-19 pada penghujung bulan Jun. Orang ramai khususnya individu yang berumur 18 tahun ke atas di daerah miri yang masih belum mendaftar atau belum menerima vaksin untuk segera menghubungi nombor berikut menerusi WhatsApp dan talian seperti tentera. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Fidaus dan kru penerbitan. Sebelum mengakhiri buletin, kami warga Kerja UKAS mengajak orang ramai untuk menyaksikan sambutan Hari Sarawak yang akan disiarkan secara langsung di Facebook Unit Komunikasi Awam Sarawak dan YouTube UKAS Channel serta di TVS saluran 122 Astro jam 8.15 malam ini. Selamat Hari Sarawak. Salam UKAS.